Kita intro dulu. La 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 la. Aduh, sesalahnya lah nak buat video ni kan. Sebab kalau dibuat nanti sekarang, takut nanti masa raya jumpa bermasam muka. Tapi kalau tak buat sekarang, yang disebutkan dalam video itu memang satu benda yang mengelirukan. Kena dibetulkan. Macam mana Assalamualaikum warahmatullahi. Kepada para subscriber dan juga followers Papa Berry, korang ni kan tak kesian ke kat saya masalahnya? Memanglah anda semua ada banyak bagi saya video lah, artikel lah dan macam-macam lagi benda minta saya ulas dan juga untuk memberikan pandangan daripada sudut sisi saya. Tapi beragak-agak lah bila bagi video minta saya ulas tu masalahnya. Sebab kadang-kadang ada benda yang saya fikir panjang tahu nak ulas sebenarnya. Sebagai contohnya, video yang saya dapat daripada salah seorang daripada subscriber saya yang minta sangat-sangat saya untuk ulas benda ini serta membetulkan perkara-perkara yang bagi beliau, apa disebutkan oleh penama dalam video itu ada kesalahan dan wajib dibetulkan. Jadi, untuk tidak membuang masa, saya ingin menjemput anda untuk menonton video yang telah diserahkan kepada saya ini. Memang betul, PMX pernah sebut I have a numbers, dan PMX juga pernah mention convincing, formidable and strong majority numbers. Betul, memang beliau pernah sebut semua tu. Tapi kena ingat, ketika itu belum ada lagi anti-hopping law, belum ada lagi akta lompat parti, maka situasinya amatlah berbeza. Takkan itu pun tak boleh nak faham. Hari ini juga PMX ada menghadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah. Baginda Yang di-Pertuan Agong turut bertitah agar PMX dan Kerajaan Madani meneruskan pentadbiran serta kerja-kerja mengurus negara. Baginda dan pihak istana tidak akan terlibat dalam mana-mana pencaturan politik. Daulat tuanku. Tuanku telah pun meletakkan benchmark yang tinggi selaku Yang di-Pertuan Agong. Daulat tuanku. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kenapa saya kata saya bersalah? Sebab yang bercakap dalam video itu tadi ialah seseorang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan saya. Nama beliau ialah Eddie Nur Ridwan. Merupakan seorang orang kuat kepada PKR dan juga Pakatan Harapan dekat Negeri Sembilan, dan juga satu ketika dahulu merupakan orang kanan kepada Cik Gobat ketika berada di dalam SAMM. Dan pada kali ini ada orang minta saya tolong ulas apa yang telah disebutkan oleh Eddie dalam video ini. Tetapi itulah, macam saya katakan, beliau ini ada hubungan kekeluargaan dengan saya. Jadi saya takut kalau apa-apa yang saya cakap nanti mungkin akan menimbulkan perasaan kurang senang ke apa-apa ke. Tetapi itulah, berdasarkan kepada sabda Nabi SAW, iaitu Qul haq walau kana murran, berkata benarlah walaupun pahit. Jadi saya pun ambil keputusan, tak apalah saya respon video ini. Tetapi janganlah harap saya nak flamboyant, nak hentam gila-gila ke apa-apa, tidak. Kita cuma hendak membetulkan mungkin beberapa perkara yang Eddie tersilap dalam video ini dengan segala hormatnya, insyaAllah. Yang pertamanya, tuan-tuan sekalian, Eddie telah menyebut, dulu memang Datuk Seri Anwar Ibrahim ada menyebut tentang I have strong convincing formidable numbers. Benda-benda yang kita tahu tu lah, saya ada nombor sebagainya. Dan pada ketika itu memang diakui lah benda itu berlaku. Kiranya Eddie ni ngaku jugalah yang Datuk Seri Anwar Ibrahim dulu memang pernah berusaha untuk tebuk atap ni juga. Betul tak? Tetapi Eddie kata, pada ketika itu, ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa dia ada nombor itu, keadaan tak sama macam sekarang. Dulu tidak ada akta lompat parti. Jadi, kalau Datuk Seri Anwar nak kata dia ada nombor dan sebagainya, so benda itu boleh diguna pakai pada ketika itu. Tidak ada sebarang akta yang menghalang mana-mana MP untuk lompat parti dan sebagainya. Jadi, benda berbeza dengan sekarang, kata Eddie. Sekarang kita ada akta lompat parti. Jadi tidak sewenang-wenangnya untuk orang kata apa, mana-mana MP ini hendak melompat parti ke, alih sokongan ke dan sebagainya. Dan saya rasa itulah yang cuba disampaikan oleh Eddie. Yang ini kurang tepat Eddie sebenarnya. Sangat-sangat kurang tepat. Kenapa saya kata kurang tepat? Sebab anda kena baca betul-betul Eddie. Perkara 40 Perlembagaan Persekutuan yang kena dibaca bersama-sama dengan perkara 43 Perlembagaan Persekutuan. Di mana pada ketika ini nak cerita tentang perkara 40 dan 43 ini bermaksud seseorang Perdana Menteri itu boleh kehilangan jawatannya bila beliau tidak lagi mendapat sokongan majoriti ahli-ahli dewan. Benda itu dah penting dah untuk kita faham sebenarnya. Tapi macam mana pula perihal dengan mengalihkan sokongan? Bukankah kalau alihkan sokongan tu bermaksud lompat parti dan sebagainya? Jawapannya pun tak betul. Sebab sekarang ini, dalam era kerajaan perpaduan madani ini, kita dah ada satu presiden. Saya dah banyak kali sebut benda ni. Kita dah ada presiden
di mana ahli-ahli parlimen tidak perlu keluar dari parti mereka, tidak perlu lompat dari parti mereka untuk mengalihkan sokongan. 5 orang ahli parlimen bersatu, iaitu dari Kuala Kangsar, dari Labuan, dari Jeli, Gomusang dan juga Bukit Gantang. Mereka berlima ini bertindak mengalihkan sokongan mereka kepada PMX, menyatakan sokongan kepada kerajaan perpaduan madani ini. Dalam masa yang sama, mereka tidak perlu keluar parti. Dan berdasarkan kepada kenyataan daripada Menteri Undang-Undang, iaitu Azalina Osman Said, benda itu boleh, tak ada masalah, tidak melanggar Akta Lompat Parti. Jadi presiden dah ada. Mereka ini, sesiapa saja MP ini, boleh bertindak mengalihkan sokongan tanpa perlu keluar parti dan sebagainya. Dan berbalik pada persoalan, adakah MP-MP, contoh MPBN, mereka kan terikat dengan aku janji dengan Zahid. Kalau mereka nak keputusan, mereka kena buat secara en bloc. Benda itu terguna pakai selagi parlimen belum dibuka. Selagi mereka ini belum angkat sumpah sebagai ahli parlimen. Bila mereka ini dah angkat sumpah sebagai ahli parlimen, mereka ini tertakluk pula di bawah perlembagaan, tertakluk di bawah peruntukan perlembagaan itu sendiri. Jadi kalau kita ada agreement, ada aku janji, lawan dengan peruntukan perlembagaan persekutuan, yang akan menang ialah perlembagaan persekutuan. Sebab apa-apa saja agreement yang bercanggah dengan perlembagaan, agreement ini sudah tidak boleh diguna pakai. Sebab ianya akan melanggar undang-undang negara ini. Jadi dalam kes MP-MPBN ini kan, kalau mereka nak putuskan secara individu, itu adalah hak mereka seperti mana yang telah dijamin dalam perlembagaan persekutuan. Jadi, apa-apa sahaja tindakan untuk menghalang mereka daripada membuat keputusan berdasarkan kepada perlembagaan ialah melanggar perlembagaan itu sendiri. Dalam erti kata lain, MP-MPBN ini bebas. Atau siapa sajalah MPBN ke Sabah Sarawak ke siapa saja, mereka ini bebas untuk buat keputusan sendiri. Adapun kalau BN tak puas hati, contoh Zahid tak puas hati, orang UMNO pergi menyatakan tidak lagi mahu sokong Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri, sebagai contohnya kan. Zahid tak puas hati, dia nak pecat. Pecatlah, tak ada masalah. Silakan. Sebarang pemecatan tidak akan memberikan efek kepada kedudukan seseorang itu sebagai ahli parlimen. Jadi, untuk membetulkan kenyataan ini, dulu memang tak ada Akta Lompat Parti, sekarang ada Akta Lompat Parti, tetapi dalam bab mengalihkan sokongan ini, Akta Lompat Parti ini telah di-override. Ada loophole dalam Akta Lompat Parti itu dan benda ini macam saya katakan tadi diperkuatkan dengan presiden 5 orang ahli parlimen bersatu yang bertindak mengalihkan sokongan kepada PMX tanpa perlu keluar parti. Jadi Eddie, kat situ anda ada sedikit silap dan harap boleh dibetulkan. Yang keduanya, Eddie ada menyebut betapa Datuk Seri Anwar Ibrahim telah berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong, telah menghadap Yang di-Pertuan Agong dan konon-kononnya Yang di-Pertuan Agong telah bertitah meminta kerajaan dan juga PMX meneruskan pentadbiran macam biasa serta Agong tidak mahu terlibat dengan sebarang percaturan politik oleh pihak-pihak tertentu. Yang penting dekat sini, wahai Eddie, apa yang telah disebutkan oleh anda itu ialah apa yang telah diberitahu oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, bukan datang daripada mulut ataupun kenyataan rasmi Seri Paduka Baginda itu sendiri. Baginda tak pernah sebut benda itu. Posting dekat Istana Negara punya page dekat Instagram pun tidak sebut perkara yang Datuk Seri Anwar Ibrahim sebut itu. Bahkan sekiranya lah, kalaulah apa disebutkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu betul, kita ambil lah benda itu betul, okey? Benda itu sebenarnya telah menyalahi Akta OSA, Akta Rahsia Rasmi. Sebab memang Datuk Seri Anwar Ibrahim berjumpa dengan Agong ialah perjumpaan rutin je. Memang setiap minggu, contohnya kan sebelum kabinet bersidang, kan, kabinet mesyuarat, memang Perdana Menteri akan berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong. Biasanya hari Rabu, tetapi boleh je anjak Jumaat ke ataupun hari Selasa ke, tengok pada jadual masing-masing lah. Kalau masa itu hari Rabu tu jadual masing-masing padat, Agong tak ada ke apa-apa ke, dan boleh anjak pada hari lain yang lebih convenient. So pertemuan antara Perdana Menteri dan juga Yang di-Pertuan Agong pada hari Selasa itu bukan satu benda yang luar biasa sebenarnya. Benda biasa, bukan satu benda yang khusus nak bincang tentang langkah Dubai whatever ni, bukan. Tetapi bila pertemuan itu pertemuannya berkaitan dengan mesyuarat kabinet ke apa-apa ke, apa yang boleh dilaporkan oleh mana-mana pihak ialah sekadar benda yang umum. Contohnya hari ini saya telah menghadap Yang di-Pertuan Agong membincangkan tentang perkara-perkara sebelum mesyuarat kabinet. Itu sahaja. Apa sahaja isi kandungan perbincangan yang tak ada kena-mengena dengan mesyuarat kabinet itu whatsoever, benda itu adalah rahsia pertemuan empat mata antara Perdana Menteri dan juga Yang di-Pertuan Agong. Tidak boleh disebarkan sama sekali oleh sesiapa pun. Sebab ianya macam saya katakan tadi, tertakluk di bawah OSA, Akta Rahsia Rasmi. Dari satu segi, kalau nak ikutkan
Perdana Menteri telah melanggar OSA, telah melanggar undang-undang negara, dan sepatutnya oleh kerana Perdana Menteri telah melanggar undang-undang negara, beliau ini boleh disiasat kerana telah melanggar Akta OSA. Tapi tak apalah, kita boleh tolak tepi benda tu dulu, nak cerita tentang apa yang Perdana Menteri dakwa. Konon-kononnya Agong bertitah kepada beliau seperti itu. Rekod Datuk Seri Anwar Ibrahim ini sebenarnya rekod yang kita tak berapa yakin sangatlah, sebab beliau ini memang cukup gemar bercakap bagi pihak orang lain. Macam baru-baru ini kan, Perdana Menteri konon-konon bercakap yang Abang Jo telah berjumpa dengan beliau dan memberitahu beliau, dan beliau sampaikan. Sampai hari ini, Abang Jo tak buat pernyataan apa pun yang sama ada hendak menyokong ke, atau membantah ke, atau menguatkan ke, ataupun nak menidakkan ke apa yang Perdana Menteri sebut. Abang Jo tak sebut apa-apa pun. Yang duk kecoh-kecoh sebut konon-konon Abang Jo kata tak ada terbuat atap lah, Abang Jo kata tidak, kata apa, Kerajaan Sarawak akan sentiasa committed whatever ni, cuma datang daripada mulut Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sendiri. Nampak tak kat situ? Dan sekarang benda yang bersama berlaku, iaitu Agong tak cakap apa-apa, page istana pun tak sebut apa-apa, tak ada kenyataan secara rasmi daripada istana. Tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim bercakap bagi pihak Agong. Siapa beliau hendak bercakap bagi pihak orang lain? Siapa beliau yang konon-kononnya hendak menokok tambah benda yang berkemungkinannya tak wujud pun masalahnya? Situ pun dah tak bercantik perangai macam tu. Tak tahu kenapa, mungkin memang hobi beliau begitu, atau mungkin atas dasar keterdesakan untuk meyakinkan orang ramai konon-kononnya benda-benda yang langkah Dubai ini tidak menjadi kenyataan ke, ditolak ke apa-apa ke sebagainya. Tapi itulah dia tuan-tuan sekalian, sekadar dua perkara besar yang saya nampak dalam video edit ini yang saya rasa perlu saya betulkan sebenarnya, sebab ada sedikit kesilapan ataupun mungkin sedikit judgement yang agak tersilap daripada saudara saya ini masalahnya. Sekali lagi minta maaf, saya bukan hendak merendah-rendahkan beliau. Beliau merupakan seorang aktivis yang sangat-sangat luar biasa. Memang saya tahu dari dulu lagi beliau memang dah terlibat dengan gerakan politik ini, gerakan aktivis ini, beliau dah lama dah, kan? Jadi saya tidaklah mahu untuk merendahkan beliau. Cuma mungkin pada kali ini, mungkin atas dasar beliau sangat-sangat menyokong Datuk Seri Anwar, maka beliau membuat satu ulasan yang saya kira agak kurang tepat, tersasar, dan yang paling penting sekali, tidak bertepatan langsung dengan apa yang berlaku pada ketika ini, dan tanggungjawab saya ialah untuk membetulkan apa yang beliau tersilap itu untuk pengetahuan kita bersama. Tapi itulah dia tuan-tuan sekalian, saya harap janganlah ada pihak yang duk nak melaga-lagakan kami, sebab yelah, air dicincang takkan putus. Hubungan kekeluargaan tetap hubungan kekeluargaan walaupun berbeza parti. Haha, betul tak? Alrighty then.